Okey, baik. Terima kasih kepada Siti Jamilah untuk perkongsian dari N11 Seberang Takir. Seberang Takir ini merupakan antara kubu kuat bagi Parti Barisan Nasional di mana setiap calon PN tidak pernah kalah di Seberang Takir. Dan juga di Seberang Takir ini juga melahirkan dua menteri besar Terengganu dan lokasi juga strategik di mana berdekatan dengan Kuala Terengganu dan dihubungkan dengan drawbridge. Jadi itu sikit info yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan N11 Seberang Takir. Untuk perkongsian lebih lanjut, sekali lagi kita bersama dengan Ismail dan juga Zaliha. Silakan. Terima kasih Syu. Dan kembali ke perbincangan kita di studio bersama tamu kita pagi tadi. Kalau Prof dan juga Doktor kita nak beralih ke ialah tidak lengkap pilihan raya itu tidak tanpa tawaran dan manifesto, bagaimana Prof lihat tawaran-tawaran yang diberikan oleh parti-parti yang bertanding untuk PRN kali ini? Okey, sudah pasti seolah-olah tidak lengkap pilihan raya itu tanpa manifesto. Dan manifesto tersebut sepatutnya berdasarkan daripada hasrat, daripada matlamat dan juga daripada keluar daripada keluruhan keikhlasan parti untuk membantu rakyat. Tetapi pada masa sama kita lihat ada juga parti mereka tahu mereka takkan menang. Sebab itu mereka boleh menjanjikan bulan, bintang, langit dan sebagainya. Dan itu cara mereka untuk menarik pengundi. Tapi apapun manifesto itu perlu dilakukan dengan bertanggungjawab. Perlu berdasarkan realiti ekonomi. Misalnya sebuah negeri, jika mereka tahu negeri dari segi prestasi ekonomi mereka kurang, tapi mereka menawarkan sesuatu yang di luar jangka, sedangkan nak membayar gaji, lepas tu kaki tangan awam negeri mereka sendiri terpaksa kepada minta bantuan daripada persekutuan misalnya, minta bajet tambahan dan sebagainya. Jadi saya kira manifesto perlu lebih bertanggungjawab dan perlu lebih realistik. Memang manifesto tu kalau kita lihat sudah pasti bagi negeri-negeri yang sudah maju, mereka membuat manifesto itu berdasarkan prestasi ekonomi mereka, berdasarkan pendapatan negeri. Jika pendapatan negeri mereka 10 bilion, mereka boleh menganggarkan bagaimana hasil daripada negeri itu dapat memberikan kesejahteraan kepada pengundi mereka, kepada rakyat negeri. Tetapi saya kata tadi ada juga yang memberikan manifesto, misalnya ada parti mereka tahu mereka tak boleh menang. Mereka janjikan pejabat awam akan beri 3 bulan gaji. Kenapa mereka tak janji kepada negeri yang mereka takbir, yang lebih memerlukan jumlah kewangan tersebut? Ini agak kontradik dengan apa yang mereka buat. Tapi keseluruhannya saya lihat manifesto itu adalah hasrat parti untuk mereka melakukan sesuatu untuk menyantuni rakyat, untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Sebab itu kadang-kadang apabila gairah untuk menang, mereka boleh menjanjikan pelbagai tapi mereka tak capai pun. Ataupun tujuan mereka mengadakan manifesto itu untuk meningkat, walaupun mereka tak boleh mentadbir negeri, dengan janji tersebut mereka akan meningkatkan penguasaan kursi-kursi tersebut. Jadi yang ini pengundi perlu lebih kritis untuk menilai sejauh mana realistiknya manifesto tersebut. Dr. Sharifah, tadi kita cerita tentang manifesto. Kita lebih spesifik lah ya. Ada gabungan parti yang menawarkan manifesto yang dianggap mungkin sebagai copy paste ataupun mungkin penambahbaikan daripada apa yang sudah dinikmati di negeri. Yang menjadi perhatiannya agak tertarik kerana Selangor menjadi rebutan kepada kedua-dua blok ini, sama ada PH maupun Perikatan Nasional. Jadi ada apa dengan Selangor? Mengapa Selangor dijadikan rebutan? Mengapa tidak Pulau Pinang? Mengapa tidak Kelantan? Mengapa tidak Terengganu? Atau mengapa tidak Negeri Sembilan? Mengapa Selangor? Apakah menguasai Selangor bermakna
akan menguasai Malaysia secara keseluruhan. Ya, Ismail, macam-macam ada di Selangor. Ya, termasuklah dia sempadan kan, dia semua media dan sebagainya semua di Selangor, dan juga sudah tentu dari segi ekonomi, dari segi pertumbuhan, dari segi infrastruktur dan sebagainya ya. Tapi sudah tentu ianya salah satu tumpuannya kerana ianya telah lama didominasi oleh PH. Ya. Banyak desas-desus yang mengatakan mungkin akan ada satu gelombang warna apa saya dah tak apa tahu dah sekarang ni, sekejap hijau, sekejap warna biru, pokok, sekejap biru laut, sekejap biru kan? Ya. Dan kalau kita tengok yang dahulu ya, kalau kita tengok keputusan rasional yang dahulunya, kita tengok apa-apa pun kita pastikan kena berlandaskan juga ya keputusan PRU ke-14 ya di DUN dahulu, iaitu Barisan Nasional 5, Pakatan Harapan 50 dan juga 1 PAS. Ya, kalau kita tengok di sini maknanya jauh ya untuk ada perubahan yang signifikan dari segi itu. Sudah tentu seperti yang tadi berbincang dengan Prof ya dan juga Zaliha dan Ismail, ada beberapa perkara indikator. Namun ianya cukup jauh, dan kalau tengok dari segi kursi menang tipis PRU ke-14 pun waktu DUN pun kebanyakannya yang betul-betul bawah 1,000 hanya 3 tempat. Ya, iaitu Ulu Berdam, Sabak dan juga Selat Melaka pula pergi. Selat Klang ya. Dan 3 lagi iaitu lebih pada 1,000 ya, iaitu Pematang, Jeram, Sungai Air Tawar dan juga Si Jangkang. Ya, maknanya dia atas pada 1,000. Kalau negeri-negeri lain banyak sit-sit yang bawah 1,000. Ya, ianya memang akan ada perubahan, terutamanya kita dah ada dalam lebih pada 600,000 pengundi muda ya, dan ini akan membuat banyak perubahan yang tapi kalau nak ikut dari segi ada satu yang kejutan. Dari segi logiknya, saya tidak nampak di situlah untuk negeri Selangor. Dan berbalik kepada manifesto, ya, kalau kita tengok manifesto, saya amat berharaplah kepada parti-parti yang menang, pakatan yang menang, untuk selepas ini, kalau betul-betul sayangkan rakyat, nombor 2 parti, okay, tengoklah ya manifesto pihak lawan juga. Ya, kerana apa yang disebutkan oleh kedua-dua pihak, ya, terutama yang dominan ni, dua ni, sudah tu kita ada muda dan sebagainya. Tapi kita, dua pihak ini ianya meliputi kepentingan dan juga isu-isu semasa rakyat yang rakyat mahukan. Okey, parti muda ada potensi. Parti muda mungkin boleh buat kejutan mungkin sedikit sebanyak, namun ianya masih barulah untuk kita lihat sejauh mana. Mungkin sebagai dari segi calon wanita, mereka dah menang daripada tak 50% lebih. Okay. 10 ya. Tapi mungkin sebab mereka parti baru dan hanya meletakkan calon yang kurang daripada 20 kan. Jadi dari segi itulah. Tapi dari segi manifesto, kita tengoklah, saya amat berterima kasih kepada kedua-dua Pakatan Harapan, BN dan juga PN kerana telah meletakkan teras-teras utama, ya, ada yang letak tawaran, disebut tawaran, lepas tu ada tunjang dan sebagainya, dan ianya amat melangkaui semua sektor, terutamanya ekonomi, sosial, pendidikan, ya, dan juga menyebut juga tentang masyarakat terpinggir seperti OKU, ya, keperluan ibu tunggal dan juga contohnya macam Pekeso, ya. Itulah soalnya, sebab Selangor ni sudah maju. Kenapa tumpuannya di Selangor? Kenapa tidak mungkin di negeri yang kurang maju berbanding Selangor yang perlu diberikan tumpuan kalau benar keikhlasan mereka berpolitik untuk membina legasi baru? Kalau kita tengok 3 negeri, kalau Kelantan, Kedah dan Terengganu. Terengganu ni mungkin 50-50 juga. Ya, kerana orang Terengganu ni dia lain sedikit cara politik dia. Sebab dia selalu dia suka ubah. Ya, mungkin ya kita tak tahu. Mungkin ya dalam parlimen memang didominasi oleh PN. Namun kalau di DUN, kalau keputusan pilihan yang dahulu, BN 10 dan PAS 22. Dan sebelum itu pun ada perubahan. Ya, BN dominasi. Itu sifat pengundi di Terengganu. Ya, tidak semesti Kelantan yang predictable.
Ya, dan juga Kedah juga ada sikit-sikit perubahan. Dia juga suka berubah. Ya, penduduk Kedah. So kita tengok di kawasan ini, Kelantan memang susah seperti Selangor juga. Susah untuk ubah secara berkejut. Tetapi Kedah, Terengganu ni macam kalau tengok dari segi latar belakang sejarah, pengundinya memang freestyle sikit. Ya. Kita tengok dari segi bagaimana mereka mempromosikan manifesto dan juga calon. Dan yang paling penting, saya amat berharap kepada pengundi-pengundi semua, okey, satu, lihat credibility calon. Kita dah ada social media dan sebagainya. Buat homework sikitlah. Ya, tak perlu tanya orang kerana undi itu undi kita, undi milik sendiri. Dan yang kedua, boleh tanyalah untuk berdiskusi dan sebagainya. Dan yang kedua, lihatlah manifesto supaya kita tahu bahawa calon tersebut memang betul-betul berpaksikan rakyat, bukannya untuk diri sendiri atau parti semata-mata. Okey. Apakah kita akan ke lokasi seterusnya ataupun kita masih ada ruang untuk baik, Prof, kalau sempat kita tanyakan kepada Prof sedikit masa sebelum kita berlintas langsung ni, Prof, berlintas ke lokasi. Sejauh mana Prof lihat cara penyampaian manifesto dan tawaran ini kepada para pengundi? Okey, saya lihat ada beberapa manifesto sangat bagus, sangat menjanjikan. Namun saya lihat sejauh mana manifesto tersebut sampai ke hayat pengundi sebenar. Maksudnya hingga ke kawasan setempat itu saya lihat masih agak kurang. Sedangkan manifesto tersebut sangat baik. Di Kelantan misalnya ada penghapusan AKSB dan free parking. Masalah parking Kelantan ini berpanjangan. Mereka nak hapuskan cukai tanah itu, mereka nak kurangkan hingga 50%. Satu yang sangat cara yang terbaik untuk menyelesaikan isu ekonomi. Bagaimana kita nak mengalakkan pelaburan masuk di Kelantan. Itu adalah satu cara kaedahnya di segi premium tanah dikurang 50%. Tapi saya lihat perkara tersebut belum banyak sampai ke peringkat bawahan. Sebab saya tanya telefon teman-teman yang di Kelantan, tapi benda tu belum menyuruh sampainya. Jadi manifesto yang cantik, yang nampak realistik dan boleh dibuat untuk memastikan urusan pelaburan nanti, kedatangan bentuk pelabur baru dan sebagainya. Itu penting, perlu diwawakan kepada aspek kepada orang di luar parti. Kadang-kadang orang parti politik ni berceramah kan orang dia sendiri. Saya pernah tengok orang berceramah yang datangnya duduk di depannya sepatutnya pengundi beliau, tapi VIP dari negeri lain, VIP negeri lain, VIP negeri lain. Penyokong parti. Penyokong parti dari negeri lain. Sepatutnya orang kampung pengundi setempat tu bawalah mereka duduk depan. Yang negeri tak berkaitan itu suruh duduk paling belakang. Saya kira benda-benda macam ini, begitu juga dengan manifesto. Mereka bercakap dalam echo chamber mereka sendiri. Ini dimasukkan dalam media sosial yang semua kita tahu mereka semua ahli sebuah parti tersebut. Kita nak sekarang ni untuk menarik pengundi baru, yang pengundi bawah 40 itu, daripada 9 juta lebih, ada 4 juta lebih pengundi bawah umur 40 tahun. Begitu juga pengundi-pengundi baru dan pengundi muda ini di Selangor paling tinggi angkanya. Dan benda itu perlu sampai kepada pengundi baru yang bukan dalam echo chamber itu sendiri. Okey, baik, Dr. Azman, kita nak berjeda seketika dan kita akan berikan ruang kepada Syuhada untuk bersama dengan sahabat pelapor kita untuk kita membawakan, difahamkan akan membawa pelaporan dari Sungai Buloh. Silakan Syu.